Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan Yang Pertua, saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Bin Yaakob atas pembentangan rancangan Malaysia ke-12 pada 27 September yang lalu. Ucapan terima kasih juga kepada 22 ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 yang melibatkan perkara-perkara isu-isu bangkit berkaitan portfolio Kementerian Kewangan yang akan saya perjelaskan manakala sebarang pandangan, cadangan dan teguran yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat akan sekalian amatlah dihargai dan kita akan pertimbangkan. Izinkan saya, Tuan Yang Pertua, untuk memberi penjelasan beberapa perkara yang dibangkitkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan. Yang pertamanya, Yang Berhormat Bukit Bendera dan Yang Berhormat Paguh telah membangkitkan isu yang agak spesifik berkaitan strategi membangunkan ekonomi selepas pandemik COVID-19 dan keperluan bagaimana untuk mengukuhkan sektor-sektor ekonomi yang pastinya memberi sumbangan besar kepada KDNK negara. Tuan Yang Pertua, sememangnya kerajaan telah dan sedang melaksanakan pelbagai strategi dan inisiatif bagi memulihkan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Di samping kita melindungi nyawa dan kehidupan rakyat, antara strategi yang utama untuk terus menyokong sektor yang terkesan dan merancangkan semula ekonomi adalah pertamanya, Tuan Yang Pertua, pelaksanaan strategi 6R, Resolve, Resilient, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform dengan izin bagi kita melakukan secara sistematik menyeluruh menangani krisis. Kita kini berada dalam peringkat yang akhir iaitu reform phase. Keduanya, Tuan Yang Pertua, pelaksanaan sejumlah 8 pakej bantuan rancangan ekonomi dan bantuan komprehensif yang bernilai sebanyak 530 bilion ringgit Malaysia sejak bulan Mac tahun 2020, di mana peruntukan semasa tahun 2020 berjumlah lebih kurang 305 bilion dan peruntukan semasa tahun ini 2021 berjumlah 225 bilion ringgit Malaysia. Ketiganya, kita memperkenalkan inisiatif belanjawan tahun 2021 dengan peruntukan 322.5 bilion. Dan keempat, kita melaksanakan satu pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan seluruh negara iaitu melalui pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara yang menjadikan satu strategi peralihan keluar secara berfasa dan selamat daripada kemelut penularan COVID-19 susulan peningkatan kes mendadak yang mengancam kesihatan awam. Puan Yang Pertua, berikutan pelaksanaan apa yang telah saya sebutkan tadi, pelbagai pakej, plan, langkah berkenaan, trend pemulihan ekonomi telah dapat dilihat di mana ekonomi negara telah berkembang sebanyak 7.1% pada separuh pertama tahun 2021 berbanding pengucupan sebanyak 8.4% pada tempoh yang sama pada tahun 2020. Namun, Dewan Yang Mulia ini setelah mengambil kira momentum pertumbuhan ekonomi yang terjejas berikutan pelaksanaan semula langkah pembendungan pandemik yang lebih ketat mulai Mei 2021 susulan ancaman varian baru COVID-19, kerajaan telah menyemak semula unjuran pertumbuhan KDNK negara seperti mana yang telah diumumkan pada tahun 2021 untuk bajet 2021 kepada antara 3 ke 4% berbanding anggaran awal antara 6.5% ke 7.5%. Semakan semula tersebutlah berdasarkan beberapa andaian. Satunya berkaitan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial pada suku tahun keempat 2021 berikutan beberapa kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan. Yang pertamanya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Yang keduanya, pelaksanaan pelbagai pakej rancangan seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi dan seperti mana Yang Berhormat Menteri Kewangan telah nyatakan soalan nombor 2 yang berbahagian pagi tadi. Yang ketiganya, kita juga memberi keutamaan kepada pemulih daya pertumbuhan, growth enabler seperti pendigitalan,
penggunaan teknologi dalam usaha meningkatkan prospek dan daya tahan ekonomi Malaysia dalam masa jangka sederhana selaras dengan tindakan ekonomi digital yang kita sebut sebagai My Digital. Yang keempatnya, kita juga melakukan pelaksanaan kerangka kerja aspirasi pelaburan nasional dan inisiatif pekukuh pelaburan rakyat. Yang kelimanya sudah pasti rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021 sehingga 2025 telah menggariskan pelbagai strategi dan inisiatif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, terangkum sosial ekonomi, kelestarian alam sekitar dalam masa jangka sederhana. Dan sudah pasti ini semua Tuan Yang-Pertua adalah sejajar dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan matlamat pembangunan mampan agenda 2030. Sikit. Tuan Menteri. Tuan Yang-Pertua, nanti saya bagi bagan Baling. Izinkan saya habis satu para lagi. Sebagai persediaan Tuan Yang-Pertua, bajet 2022 yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada Oktober tahun ini, Kementerian Kewangan kini sedang melakukan pelbagai sesi libat urus di antara dua pihak, kerajaan dan pembangkang, dan juga semua pihak yang berkepentingan, kerana bagi Kementerian Kewangan inilah langkah yang bertepatan dalam konsep keluarga Malaysia dalam kita merangka strategi untuk memulihkan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19, dan sudah pastinya kita akan memastikan Malaysia akan pulih daripada krisis kesihatan berakhir pada tahun 2021 dan insya-Allah pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan. Saya beri pada bahagian Tuan Ketua dan Baling. Terima kasih kepada jawapan daripada rakan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan 1. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan jumlah kerugian ekonomi yang dialami selepas total lockdown dilaksanakan pada tahun lepas bulan Mac, dan memandangkan bahawa 8 pakej rancangan ekonomi sebanyak RM530 bilion telah diperkenalkan, tapi masih tidak dapat memulihkan keadaan ekonomi kepada tahap 2019. Walaupun itu ada pembangunan ekonomi lebih 7%, tapi kalau berbanding dengan pengucupan sebanyak 8.4% masih belum mencukupi lagi. Dan adakah kerana daripada RM530 bilion ini, RM330 bilion yang dibelanjakan, bukan kesemuanya daripada dalam bentuk suntikan dana secara langsung. Yang tadi Yang Berhormat Menteri Kewangan sendiri menyatakan kalau kita lihat dari segi suntikan dana secara langsung hanya 63 bilion. Dan sekiranya kita dapat memberikan suntikan dana secara langsung, mungkin keadaan akan lebih baik lagi. Ini yang pertama. Kedua, ialah saya tanya tentang yang disebutkan usaha untuk bukan sahaja memberikan bantuan, tapi dalam aspek ini adakah satu siasatan terperinci atau secara rasmi yang merangkumi merentasi peringkat antarabangsa telah dijalankan ke atas kertas-kertas Pandora, di mana kita lihat bahawa ada pengeluaran ataupun aliran dana secara haram lebih 1 trilion ringgit. Adakah satu siasatan diadakan dan apakah usaha untuk mendapat balik wang yang telah dialirkan? Saya tahu ia melibatkan beberapa personaliti utama parti politik dan juga daripada orang-orang kenamaan. Tapi saya rasa demi kepentingan nasional, adakah satu siasatan akan diadakan? Kerana ini satu perkara penting. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya terbaca dalam Google Mobility Index berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, Timbalan Menteri tadi, berkaitan dengan COVID, pandemik COVID, bagaimana kita menyelaras. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Kementerian Kewangan kerana dapat mengatasinya dengan ada juga merancakkan ekonomi. Kita sedar ia bukanlah serancak terdahulu, tapi walau bagaimanapun kerana sumbangan-sumbangan seperti subsidi-subsidi, bantuan prihatin nasional, projek berskala kecil, pinjaman mikrokredit, sokongan bantuan sosial kepada golongan muda terjejas dan juga pada geran prihatin khas pada mereka yang tak ada kerja. Alhamdulillah,
teruskan usaha ni. Sebelum saya nak tanya soalan saya ingin syorkan agar dalam bajet yang akan datang ni harap-harap dah buat persiapan yang rapi untuk tambahan wang untuk pastikan endemik ni yang akan kita laksanakan dapat kita kawal dan membantu. Soalan saya, apakah indikator ekonomi negara yang boleh dinyatakan bagi meyakinkan rakyat bahawa ekonomi negara kita berada di atas landasan yang tepat? Dan apakah sektor-sektor yang terkesan dan sejauh mana jangka masa untuk melaksanakan pemulihannya? Terima kasih. Menteri, terima kasih untuk speaker. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, sedikit soalan tambahan Boleh saya jawab dulu atau macam mana? berkaitan sedikit. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya adalah seperti ini. Di Malaysia hari ini ada 8% warga Malaysia yang tidak mempunyai akaun bank. Dan 8% itu kira-kira dalam hampir 2 juta rakyat Malaysia yang tak ada akaun bank. Dan daripada 2 juta ini, 55% adalah wanita. Dan mengikut laporan daripada World Bank dan juga Bank Negara Malaysia, mereka ini sama ada berpendapatan sangat rendah ataupun tiada pendapatan langsung. Now, 8% ini sudah pasti tidak dapat menikmati bantuan-bantuan daripada Pelan Pemulihan Negara, bantuan-bantuan kewangan, one-off dan sebagainya. Maka saya ingin tahu di sini apakah pelan tindakan dalam tempoh 5 tahun atau kurang oleh Kementerian Kewangan untuk pastikan kita ada 0% warga Malaysia yang akan ada account bank, that we don't have this 8% anymore. Apakah langkah-langkah untuk reach out kepada mereka ini? Terima kasih. Puan Yang Bertua, terima kasih 3 orang ahli berhormat yang bertanya beberapa persoalan di bawah sektor ekonomi. Saya nak menjawab Puan Bertua daripada Yang Berhormat Batu Kawan terlebih dahulu. Yang Berhormat, Kementerian Kewangan bagi komitmen akses kepada sistem kewangan negara kita akan pertingkatkan. Di mana di bawah Bank Negara Malaysia, kita mempunyai satu program dinamakan Financial Education Network, di mana literasi kewangan ini juga merupakan satu usaha yang dibuat bukan sahaja Bank Negara Malaysia, tetapi ia melibatkan ramai pihak. EPF terlibat, Security Commission terlibat dan juga pihak PIDM juga terlibat dan disokong oleh Bank Negara Malaysia. Jangan risau Yang Berhormat, Kementerian Kewangan akan sentiasa mempertingkatkan dari segi literasi kewangan dan kita juga akan memastikan regional gap between Pantai Barat, Pantai Timur juga akan diperkurangkan jurang tersebut. Saya nak bagi Yang Berhormat Tuan Ketua kepada yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat Bagan, seperti mana Yang Berhormat Bagan sedia maklum, semasa kita membuat PKP 1.0, Kementerian Kewangan menganggarkan kita kehilangan lebih kurang 2.4 bilion ringgit Malaysia untuk satu hari. Semasa kita buat PKP 2.0, kita kehilangan lebih kurang 300 ke 400 juta satu hari. PKP 3.0, kita menganggarkan kita kehilangan lebih kurang 1.1 bilion ringgit Malaysia. Jadi apa yang disebutkan Yang Berhormat, saya amat memahami bagaimana suntikan fiskal itu harus diperluaskan kerana bagi Yang Berhormat yang pentingnya adalah fizikal. Tapi seperti mana yang telah dinyatakan pagi tadi Yang Berhormat, apabila kita memperuntukkan 530 bilion fiskal dan bukan fiskal, sebanyak 330 bilion ringgit Malaysia telah kita belanjakan. Itu sebabnya 62% telah dilaksanakan, melibatkan 20 juta rakyat dan 2.4 juta perniagaan. Isu cukup atau tidak itu adalah perkara yang sedang kita pertimbangkan di peringkat Kementerian Kewangan. Semasa sesi libat urus dengan Yang Berhormat Bagan juga bersama Kementerian Kewangan, perkara ini juga telah dinyatakan. Saya juga nak beritahu kepada Yang Berhormat dan Dewan Mulia ini, kita peruntukkan 332.5 bilion dalam bajet 2021 dan setakat hari ini telah kita belanjakan sebanyak 216 bilion ringgit, iaitu lebih kurang 66%. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Baling tadi, 65 bilion di bawah kumpulan wang aunah COVID, sebanyak 65 bilion kita telah pakai lebih kurang 90% daripada shilling tersebut. Dan yang paling penting Yang Berhormat, bantuan tunai kepada rakyat kita beri 33 bilion ringgit dan bantuan kepada usahawan mikro dan PKS
kita bagi 30 bilion ringgit. Ini direct injection Yang Berhormat. Perkara kedua yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan tadi adalah berkaitan Pandora Papers yang menjadi isu yang berlegar di media sosial ini. Suka saya maklumkan kepada Yang Berhormat, pagi tadi Yang Berhormat Menteri Kewangan telah nyatakan dan izinkan saya mengulangi apakah pendirian di peringkat Kementerian Kewangan. Yang pertamanya, sektor kewangan Malaysia, Yang Berhormat juga sedia maklum kerana Yang Berhormat adalah bekas Menteri Kewangan, dikawal selia oleh pelbagai akta di bawah Bank Negara melalui Akta 758, Akta 759 dan juga Labuan FSA. Dan di bawah Undang-Undang Sedia Ada, Kementerian Kewangan Yang Berhormat Bagan ingin menjelaskan bahawa mana-mana individu boleh membuka akaun dengan mana-mana bank yang berlesen, termasuk akaun luar pesisir. Walau bagaimanapun, semua pelanggan yang membuka akaun tersebut di bawah bank berlesen mesti dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Berkaitan kesihatan atau tidak, Yang Berhormat sudah pasti di bawah pertimbangan Kementerian Kewangan untuk melihat apakah langkah kehadapan yang ingin kita lakukan. Dan sudah pasti sekiranya mereka menyalahi akta-akta yang telah saya sebutkan tadi, Akta 758, Akta 759, kita juga akan melakukan sesuatu supaya kita tidak akan biarkan keterisan berlaku di dalam negara ini. Saya nak berbalik Yang Berhormat berkaitan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baling. Yang Berhormat Baling menyatakan apakah indikator-indikator ekonomi yang sudah pasti akan memberi satu keyakinan kepada rakyat. Saya melihat angka-angka yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Baling tadi adalah komitmen kerajaan untuk membantu rakyat. Namun dalam keadaan kita menghadapi krisis pada hari ini, Tuan Pertua, petunjuk kini telah menunjukkan bahawasanya ada tanda-tanda pemulihan yang tidak boleh kita nafikan akibat aktiviti ekonomi kerana lebih banyak sektor dibuka dan beroperasi, kelonggaran diberikan kepada individu yang diberikan vaksin dan petunjuk-petunjuk Yang Berhormat Baling yang mungkin boleh meyakinkan rakyat adalah pertamanya adalah peningkatan dalam petunjuk runcit, rekreasi dan mobility. Dan ini telah dinyatakan oleh Google Mobility Data seperti mana dirujuk oleh Yang Berhormat Baling sebentar tadi. Perbezaan sebelum pandemik dengan semasa pandemik, September 2021 ia mengucup kepada 18% berbanding Jun 2021 mengucup ke 36. Kalau kita bandingkan dari segi pergerakan, dari segi runcit, rekreasi dan mobility, ia seolah-olahnya sudah menunjukkan pengukuhan dari segi walaupun masih berada dalam pengucupan, tetapi daripada pengucupan 36% kepada September iaitu 18%. Yang kedua, Yang Berhormat Baling, prestasi ekspor kasar terus mengukuh. Kalau kita nak bandingkan pada suku kedua tahun 2020, ia mengucup 14.9%. Tetapi Yang Berhormat Baling pada Ogos 2021, Tuan Yang Pertua, 18.4%. Itu yang kedua. Yang ketiga yang amat penting Yang Berhormat Baling adalah berkaitan peningkatan aliran masuk FDI yang berterusan untuk separuh tahun 2021 sebanyak 17.2 bilion ringgit Malaysia. Jumlah ini, ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, ia lebih tinggi berbanding jumlah keseluruhan FDI pada tahun 2020 yang bernilai 14.6 bilion ringgit. Maknanya kita separuh tahun 2021 sudah mencatat 17.2 bilion. Dan yang keempat, kelulusan pelaburan oleh MAIDA lebih tinggi sebanyak 107.6 bilion ringgit Malaysia separuh tahun 2021 berbanding separuh tahun 2020 63.3 bilion ringgit Malaysia. Dan sudah pasti yang kelimanya, Tuan Yang Pertua, kenaikan harga komoditi termasuk minyak mentah pada kuartal 2021 sebanyak 73 USD per barrel. Harga semasa pada hari ini 81 USD per barrel. LNG RM621 setan dan sawit juga telah menunjukkan prestasi yang cukup menguntungkan dari segi komoditi. Reflectionnya adalah Tuan Yang Pertua adalah berkaitan sekiranya harga komoditi naik, maknanya dari segi hasil revenue kepada kerajaan juga akan meningkat.
yang paling pentingnya, Puan Ketua Dewan Yang Mulia ini, kita mesti melihat KDNK negara kita ditentukan oleh 5 sektor ekonomi, iaitu pertanian, perlubungan, perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. Sudah pasti kelima-lima ini telah menunjukkan prestasi yang cukup baik, namun seperti mana yang ditanya oleh Yang Berhormat Balin tadi, tempoh untuk kita recover semua perkara-perkara ini juga harus kita lihat secara spesifik, bukan secara menyeluruh. Kerana kalau sektor perkilangan itu tidak ada masalah, tetapi sektor perkhidmatan seperti tourism, F&B, ia mengambil masa yang agak lama. Itu sebabnya kerajaan akan masuk untuk membuat satu tindakan yang lebih baik bagi memastikan mereka dapat menjalankan perniagaan yang lebih baik. Sila. Yang Berhormat, 3 soalan ringkas. Pertama sekali, pada belanjawan yang lepas, kerajaan telah pun berjanji untuk memungut dalam 400 juta ringgit daripada syarikat-syarikat pengeluar sarung getah daripada segi peralatan. What is the status update? Soalan ini saya dah tanya berkali-kali. Soalan kedua, kerajaan telah pun menaikkan special draw daripada 8 ke 22. Berapakah jumlah pendapatan tambahan yang kerajaan dapat pungut dengan penambahan special draw daripada 8 ke 22? Dan yang terakhir sekali, soalan yang saya juga bangkitkan dari ucapan saya, kerana kita melalui situasi agak unik, sudah tukar Perdana Menteri 3 kali, kalau ikut perkeliling, setiap kali pertukaran itu berlaku atau parlimen dibubarkan, setiap menteri akan diberikan gratuiti dan jumlahnya agak tinggi. Adakah menteri yang telah pun kekal bagi 3 Perdana Menteri bawah Kabinet Pakatan Harapan, bawah Kabinet Perikatan Nasional dan sekarang bawah Kabinet Keluarga Malaysia, adakah gratuiti itu datang 3 kali atau disekalikan saja? Terima kasih Yang Berhormat. Puan Yang Bertua, soalan yang dibangkitkan atau isu yang dibangkitkan yang muat itu saya akan jawab selepas saya selesai isu menyebabkan hutang negara. Boleh ya Muat? Sebab terpulau celah. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas penjelasan macam mana negara kita, ekonomi negara kita semakin bertambah baik. Tapi bagi pelapor-pelapor asing dan juga community business, satu perkara yang amat penting adalah credit rating dengan izin kita. Jadi soalan saya adalah bagaimana status prestasi penarafan kredit Malaysia terkini? Yang kedua, apakah langkah-langkah dalam memastikan prestasi penarafan kredit terus cemerlang di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau atas isu yang dibangkitkan yang amat signifikan bila kita berbicara tentang ekonomi. Sudah pasti isu rating ini juga akan menjadi topik perbualan. Untuk Malam Yang Berhormat, walaupun kita hadapi krisis COVID-19, para pengguna dasar mengambil tindakan untuk menguatkuasakan kawalan pergerakan seperti mana yang telah saya nyatakan tadi dengan penutupan sektor, dan ini semua adalah tujuan kita adalah untuk bantu ekonomi dan rakyat, dan kita telah laksanakan pelbagai libat urus dengan rating agensi sama ada Moody's, S&P dan Fitch. Untuk Malam Yang Berhormat, walaupun ada semakan semula terhadap penarafan kredit negara oleh Fitch Rating, ianya akan terus disokong oleh asas ekonomi yang kekal kukuh serta kedudukan luaran negara yang bertahan. Malaysia, untuk makluman Yang Berhormat, secara konsisten mencatatkan lebihan akaun lebihan akaun semasa, our current account, lebihan current account, surplus current account sepanjang 2 dekad, dan lebihan akaun semasa terbesar dicatatkan pada tahun 2020 yang berjumlah 60 bilion ringgit atau bersamaan 4.2% kepada KDNK. Kedudukan ini Yang Berhormat disokong oleh reserve antarabangsa yang mencukupi aset luaran bank dan korporat yang besar serta kedudukan luaran mata asing bersih berjumlah 1.1 trilion ringgit Malaysia atau 75.6% daripada KDNK
pada akhir Jun 2021. Soalan kedua Yang Berhormat adalah berkaitan apakah langkah-langkah kerajaan untuk kita mengelakkan penerapan ini terjejas. Penerapan kredit ke atas Malaysia didorong oleh satu, ekonomi negara yang pelbagai dan kompetitif. Yang keduanya, sumber asli yang mencukupi. Dan yang ketiganya adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka masa sederhana yang kukuh. Keempat, ketersediaan simpanan domestik yang besar dapat menyokong paras hutang yang tinggi dan mengurangkan risiko kecairan. Untuk maklumat Yang Hormat, kerajaan yakin setiap agensi penerapan mempunyai kaedah penerapan tersendiri dan mereka akan membuat penilaian yang adil terhadap asas-asas ekonomi negara yang kita kekal kukuh seperti mana yang saya nyatakan tadi. Dasar fiskal dan monetary yang fleksibel dan prospek pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan yang lebih baik berbanding negara-negara lain dalam kategori penerapan yang sama. Untuk maklumat Yang Hormat, kerajaan hari ini akan kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal setelah ekonomi pulih semula dan kerajaan akan memperkemaskan Yang Berhormat berkaitan strategi hasil jangka sederhana medium term revenue strategi secara berangsur-angsur dalam memastikan kemampanan sumber kewangan negara. Dan yang kedua Yang Berhormat yang paling penting adalah pembaruan fiskal khususnya melalui pengubalan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA dan kita lakukan ini adalah untuk penambahbaikan pengurusan fiskal yang lebih telus. Timbalan Menteri boleh. Boleh saya pergi ke hutang negara sekejap? Okey. Poin yang pertama berkaitan hutang negara yang sememangnya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kanga. Yang Berhormat Kanga menyatakan mempersoalkan apakah langkah kerajaan untuk merasionalkan hutang dalam tempoh hutang kerajaan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Untuk maklumat Yang Berhormat, sememangnya Yang Berhormat ketahui kerajaan sekarang ini berada dalam keadaan defisit. Kerajaan perlu membuat pinjaman bagi membiayai pakej-pakej bantuan selain projek pembangunan bagi menyokong objektif rancangan Malaysia ke-12. Tetapi untuk maklumat Yang Berhormat, kedudukan hutang kerajaan pada masa ini adalah kekal terkawal. Pada akhir Ogos 2021, hutang negara mencatat 965.3 bilion ringgit Malaysia atau 63.3% daripada KDNK. Manakala hutang statutory yang merangkumi instrumen MGS, MGII, MITB mencatatkan 59.2% daripada KDNK sehingga Ogos 2021. Yang Berhormat, ia masih berada di bawah 60% daripada KDNK yang telah ditetapkan. Pembelanjaan yang kita lakukan Yang Berhormat sudah pastinya akan memberi impak berganda kepada ekonomi rakyat. Reformasi fiskal melalui apa yang telah saya sebutkan tadi, Akta Tanggungjawab Fiskal dan Rangka Kerja Fiskal Jangka Sederhana, dan kita juga akan lakukan konsolidasi fiskal yang akan disokong. Pertamanya mengkaji dan menambah baik sistem pencukaian yang sedia ada. Yang keduanya kita memperluaskan asas hasil. Yang ketiganya kita memanfaatkan potensi sektor tidak formal. Yang keempatnya kita mengurangkan amalan kurang lapor dan istihar. Yang keempat kita mengurangkan keterisan cukai. Serta yang berikutnya kita menambah baik pentadbiran cukai Yang Berhormat Timbalan Menteri yang berkesan dan menginteraksi data dengan agensi lain. Itu sebabnya, sahabat Yang Berhormat, itu sebabnya apabila kita lakukan langkah konsolidatif fiskal ini disertai dengan kutipan hasil yang lebih baik pasca krisis pada tahun 2022, dijangka akan mengurangkan paras hutang dan beban bayaran khidmat hutang, our debt service charges dengan izin secara berangsur-angsur demi memastikan kemampanan fiskal dan kemampuan keberhutangan kerajaan dalam bangsa jangka panjang. Boleh saya celah? Timbalan Menteri. Kanga Yang Berhormat Kanga. dan Saya barenggap. Pasal Mas satu ya. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya faham kerajaan sebenarnya bukanlah baru dalam mengambil pendekatan konsolidasi fiskal, dan saya sendiri pernah bercakap di Dewan ini bahawa ini adalah masa krisis, jadi kita perlu tingkatkan had ceiling hutang kita. Cuma dalam pendekatan kerajaan sebelum ini, kita melakukan antara cara konsolidasi fiskal ialah kita memindahkan
beban hutang itu ditanggung oleh agensi, sebahagian agensi-agensi yang mendapat tanggungan oleh kerajaan dalam dengan izin off budget punya expenditure. Jadi cuma kebimbangan saya dan saya bahaskan dalam perbahasan RMK ni ialah sejauh manakah agensi-agensi yang terpilih untuk mendapat tanggungan kerajaan ini mampu membayar balik hutang mereka dan tidak memindahkan beban itu kepada kerajaan. Terima kasih. Okey, Parangam. Tuan Boleh. Ketua. Ya. Terima kasih, Uh, Mas. Kalau kita lihat baru-baru ini kerajaan telah berikan 15 juta ringgit kepada sekolah swasta Cina melalui Donzong. Zaman PH dulu kita beri kepada sekolah Cina dan kita beri kepada Tafiz dan juga sekolah agama swasta 100 juta pada tahun 2019. Kemudian tahun lepas masih lagi diikuti oleh kerajaan, oleh juga Yang Berhormat Menteri kita. Cuma sekarang ni kita lihat banyak sekolah Tafiz yang akan tutup. Persoalannya, apakah Kementerian Kewangan bercadang untuk meneruskan apa yang telah dimulakan di zaman PH, berikan 100 juta kepada sekolah-sekolah agama swasta dan sekolah Tafiz. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa ditimbulkan oleh YB Kanga tadi tentang sumber kutipan hasil. Kita tahu bahawa Kementerian Kewangan mengatakan antara kutipan hasil mereka ialah daripada hasil cabutan judi. Di zaman PH, kita telah kurangkan kepada 8 kali dan di zaman PN dan diteruskan waktu ini kepada 22 kali. Apakah kerajaan bercadang untuk kembali kepada 8 kali seperti zaman PH? Terima kasih. Itu. Terima kasih Mas. Akhir ya. Terima kasih, Mas. Kemudian Gulung ya. Okey. Ya, terima kasih Mas. Ya, saya juga ingin bertanya Timbalan Menteri, antara pertanyaan saya adalah berkenaan dengan dalam ucapan saya adalah berkenaan dengan cabutan judi yang dinaikkan sebanyak 22. Saya menunggu berita gembira daripada Timbalan Menteri bahawa hari ini kerajaan membatalkan semula kenaikan kepada 22, bahkan akan memasukkan terus special draw yang dilakukan selama ini. Terima kasih. Ya. Kemudian akhiran ya. Akhiran. Terima kasih. Tuan Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada 3 orang ahli berhormat yang bertanyakan soalan. Cumanya Tuan Ketua izinkan saya merujuk dahulu perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kanga. Ya. Yang Berhormat Kanga bangkitkan berkaitan tentang hutang yang dijamin oleh kerajaan. Dan Yang Berhormat Kanga juga memohon supaya senaraikan agensi-agensi yang ada hutangnya dengan di bawah jaminan kerajaan. Untuk Yang Berhormat, maklumat terkini berkaitan senarai agensi yang hutangnya dijamin oleh kerajaan akan disiarkan hujung bulan ni. Laporan tinjauan fiskal 2022 yang diterbitkan bersama dokumen belanjawan 2022 pada 29 Oktober nanti. Timbalan Menteri minta sikit kalau boleh sekarang kita dapat tahu jumlah dia kalau sebelum dapat yang terperinci. Setakat saya nak pergi ke arah tu Yang Berhormat. Setakat 30 Jun 2021, jumlah hutang yang dijamin oleh kerajaan adalah berjumlah 300.44 bilion ringgit Malaysia atau bersamaan dengan 19.84% daripada KDNK negara. Jumlah hutang yang dijamin oleh kerajaan ini terdiri daripada pinjaman domestik sebanyak 273.93 bilion dan pinjaman luar sebanyak 26.51 bilion ringgit Malaysia. Yang paling pentingnya Yang Berhormat, kesemua syarikat yang mendapat jaminan kerajaan tidak pernah gagal dalam memenuhi obligasi hutang mereka. Kedudukan kewangan syarikat-syarikat ini adalah baik Yang Berhormat, di mana syarikat-syarikat ini ada sumber kewangan tersendiri, manakala hutang syarikat kerajaan yang dijamin akan disediakan peruntukan oleh kerajaan berdasarkan tempoh matang hutang masing-masing. Untuk membayar balik hutang mereka, kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa memantau Yang Berhormat berkaitan kedudukan kewangan syarikat-syarikat tersebut bagi memastikan komitmen bayaran hutang Timbalan Menteri. yang tepat pada waktu Timbalan ini. Menteri tentang Yang jaminan Berhormat, hutang. tolong dia bagi Menteri jawab Kanga, Ya, dah Simpang habis, Renggam dan Pasir Mas dulu. Sebab saya nak Saya boleh tak saya Ya. nak habiskan dulu Dah nanti tak ada saya masa dah bagi, ni. Ya. kalau ada masa Masa- bagi Yang Berhormat. saya cuma tanya UJSB termasuk Yang atau Berhormat lagi sepatutnya di masa dalam awal tadi tanya. laporan fiskal Yang tadi. Berhormat baru masuk, lepas tu Yang Berhormat tu bangun. Tak betul Yang Berhormat. Simpang Renggam. Yang Berhormat Simpang Renggam dan Yang Berhormat Pasir Mas ada menyinggung berkaitan cabutan 22 cabutan khas special draw yang telah menjadi juga sebagai satu perkara yang didebatkan. Untuk makluman Yang Berhormat,
Untuk makluman yang berhormat, sekejap ya. Okey, untuk makluman yang berhormat, kerajaan akan mengambil maklum dan meneliti cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat, dan insya-Allah dalam masa terdekat kerajaan akan mengumumkan berkaitan ia merupakan hasil negara atau tidak. Ia tidak berapa tepat yang berhormat. Kerana banyak lagi hasil-hasil negara, kerana hasil negara ni ada 3 kelompok yang besar yang berhormat. Hasil cukai, hasil bukan cukai, dan perkara-perkara yang tidak melibatkan cukai. Jadi saya harap yang berhormat dapat bersabar dalam masa terdekat. Kita akan memberi satu kenyataan berkaitan perkara-perkara yang sedang dilakukan. Tetapi untuk makluman yang hormat, walaupun 22 kali cabutan yang diluluskan pada tahun ini, tidak semua dilaksanakan yang berhormat. Buat setakat pada hari ini. Sebanyak hanya 8 sahaja yang berjaya dilaksanakan, 7 terpaksa dibatalkan, dan baki itulah yang akan kita nyatakan dalam tempoh yang terdekat. Yang Tuan Yang Bertua, saya kira banyak isu-isu yang berkaitan yang berhormat, berkaitan GST, berkaitan KWSP, dan banyak perkara-perkara yang melibatkan agensi-agensi yang saya rasa banyak perkara. Saya minta yang berhormat untuk saya bagi jawapan secara bertulis. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat, saya dah tanya kasih. awal lagi. Terima kasih, masa tamat. Saya tanya sebelum Simpan Renggam. Betul. Saya sekarang ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Kanan Kementerian Kerja Raya. 30 minit. Standing order, Tuan Speaker. Standing order, Ya. perkara 7/3 Ya. dari Bukit Bendera. Pada pukul 2.30 tadi, saya telah bersama dengan Kulim Bandar Baru telah membangkitkan isu bahawa penggerang duduk dalam kerusi speaker, iaitu Ya, boleh saya jawab? mesyuarat. Boleh saya jawab? Bagi saya ucap dulu. Saya tahu, saya dah nampak. Saya tengok tadi. Bukan saya kerana Tak ada payahlah, saya dah tahu. Bagi saya jawab. ya. Saya belum ucap lagi. Bagi saya short one. Kerana ada pembahagian kuasa antara eksekutif, legislatif dan judiciary. Okay. Itu kita basic, sangat basic, dan walaupun dalam perkara standing order 7/3 menyatakan speaker boleh meminta seseorang ahli mempengerusi mesyuarat, tetapi harus ada penekanan. Speaker tidak boleh meminta seorang menteri untuk mempengerusikan mesyuarat ataupun seorang GLC chairman. Kerana GLC chairman special advisor to the minister, menteri, mereka ialah members of the administration. Mereka adalah di bahagian eksekutif. Dan ramai calon-calon di sini, sama ada sebelah sini atau sebelah sana, boleh menjalankan tugas mempengerusi mesyuarat. Okay. Saya meminta speaker supaya mengkaji semula keputusan untuk perkara ini, dan terpulang kepada kebijaksanaan speaker. Itu saja. Terima kasih. Saya telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pengarang bahawa pelantikan beliau bukanlah berstatus menteri. Jadi beliau bukanlah menjadi sebahagian daripada pihak pentadbiran ataupun eksekutif. Ya, beliau hanyalah seorang penasihat yang akan menasihati Perdana Menteri, bukannya menasihati government, mengikut pendapat dan pengetahuan beliau dan kebijaksanaan beliau. Jadi oleh kerana beliau bukan seorang ahli eksekutif, maka saya tidak nampak apa-apa masalah di dalam permintaan saya untuk beliau menjadi mempengerusikan apa-apa persidangan. Nombor satu. Nombor dua, walaupun seseorang itu bukan merupakan ahli pentadbiran macam saya, tetapi apabila kita bercakap tentang conflict of interest ni, dinamiknya adalah berterusan. Ya, jadi sepanjang mempengerusikan apa-apa persidangan itu, sekiranya beliau tidak perlu membuat apa-apa ruling mengenai perkara-perkara yang dinasihati beliau, maka saya rasa beliau tidak mempunyai apa-apa conflict of interest. Serupalah macam saya. Ramai orang kata saya ada masalah conflict of interest dengan peguam negara sebab beliau abang saya. Tapi sekiranya perkara itu dibincangkan, saya boleh mempengerusikannya. Tetapi kalau saya nak buat ruling, maka waktu itu conflict of interest akan timbul, maka saya akan recuse, mengecualikan diri saya.
samalah juga dengan YB Pengerang, sekiranya apa-apa ruling perlu dibuat oleh beliau, maka sudah tentulah dan saya pasti beliau akan mengecualikan diri beliau daripada mempengurusikan pada waktu itu. Beliau pun seorang lawyer, ya, malah beliau belajar bersama-sama saya. Ya, itu pandangan saya dan itu pegangan saya. Terima kasih. Ya, Tuan Speaker. Itu tafsiran Speaker. Tetapi pada pandangan orang ramai, beliau adalah special advisor to the Prime Minister. Ya. Dia bukan special advisor to the sebarangan. Betul. So oleh itu Betul lah, tapi memang dia- ada konflik interest yang amat besar. Betul betul. Ya. So Memang- untuk menjaga kedudukan beliau, eloklah melantik orang lain. tak apa. Untuk menjaga kedudukan Terima beliau, kasih. saya Itu nasihat itu pandangan Speaker untuk Babi. mengecualikan beliau daripada Babi. the chair of the Speaker. YB, itu pandangan saya dan pegangan saya dan keputusan saya. Ya. Sekiranya beliau berada di dalam satu orang kata situasi konflik of interest, maka sudah tentu dan saya